Dan untuk berkongsi kisah mereka, ayo kita perkenalkan tetamu-tetamu hebat kita. Pertama sekali kita bersama dengan Puan Lucy anak Bana. Apa khabar? Baik. Dan bersama dengan anaknya adalah Dr. Caroline Jessie anak manja. Sedap punya nama doktor. Ya, saya suka sangat nama doktor. Dan juga tidak ketinggalan adik dan juga anak Puan Lucy, Carl Jessie yang hai di Facebook tadi. Hai. Okey, baik. Puan Lucy dan juga Dr. Caroline, pasangan ibu dan anak, di mana Puan Lucy telah mendermakan buah pinggang kirinya kepada Dr. Caroline. Nah, bila kita baca kisah ni, kita rasa macam wow, besarnya pengorbanan seorang ibu. Betul. Dan mungkin ini juga situasi yang agak sukar buat Dr. Caroline apabila ibunya berkata yang Caroline, saya sudi untuk mendermakan buah pinggang saya kepada awak. Jadi kita nak mulakan dengan mungkin Dr. Caroline berkongsi kronologi apa yang sebenarnya berlaku. Sebab kalau apa yang kita tahu pada tahun 2020 Dr. Caroline, buah pinggang Dr. Caroline mula merosot Okey, mungkin doktor boleh kongsikan sendiri. Okey, masa tu saya tengah bekerja di Hospital Kapit. Simptomnya cuma sakit kepala. Tapi bila lepas cek darah semua, lepas tu baru tahu yang buah pinggang mula rosak. Masa tu creatinine memang dah 300 lebih. Oh, tinggi. Memang sangat tinggi. So after semua workout, scan, lepas tu buat biopsi, memang dah diagnose lah penyakit adalah lupus nephritis. Tapi ubat termasuk kemoterapi juga, termasuk 10 cycle pun tak berkesan. Maksudnya fungsi buah pinggang memang tak pernah normal. Dan bacaan creatinine tu terus meninggi. Terus meningkat up to sampai 900. So bila dah sampai 900, masa tu doktor memang suggest untuk start dialisis lah. Maksudnya kena cuci darah. Tapi untuk saya buat peritoneal dialisis lah. Tapi dalam masa yang sama, doktor pun ada suggest lah kalau ada ahli keluarga yang sudi, mungkin boleh mendermakan buah pinggang. Dan dari situlah ibunya iaitu Puan Lucy membuat keputusan untuk memberikan buah pinggang kiri kepada Dr. Caroline. Mungkin Puan Lucy boleh kongsikan bagaimana sebenarnya mendapat kekuatan itu, dan adakah disebabkan oleh rasa kasih dan sayang yang cukup meninggi kepada anak sulung itu yang mendorong untuk memberikan buah pinggang ini, ataupun apa sebenarnya? Mula saya dapat tahu yang anak sakit, saya dapat call dari Hospital Kapit sekitar pukul 10 pagi menyatakan anak saya amit malam masuk ward. Sebab darah terlampau tinggi, tekanan darah dia hampir 200. Lepas tu setengah jam lepas tu saya tidak dapat tahu apa punca dia. Setengah jam lepas tu anak saya akan dibawa dengan menaiki kapal terbang daripada Sibu ke Kuching, hospital umum, hari yang sama. Saya tunggu di sana sekitar pukul 1 tengah hari, baru sampai. Saya dapati anak saya lemah, demam tinggi. Lepas tu kita jaga dia masuk ward 2 malam. Lepas cek apa semua, buah pinggang memang memang ada simptom rosak lah. Keluar daripada hospital bulan 4, Dr. Laura, pakar buah pinggang Sarawak, hospital umum, mengatakan yang anak saya harus dialisis sebab simptom sakit lupus dia sangat cepat, tidak seperti sakit buah pinggang biasa yang memakan masa 2-3 tahun baru sampai stage 5 atau 4 atau 5. Dan ketika itu Dr. Caroline di stage berapa? Memang masa tu dalam stage 3. Almost 4 lah maksudnya. And stage tu dah stage 4. Baik. Kemudian saya jumpa dengan Dr. Clay. Dia ketua bahagian pakar buah pinggang Sarawak. Dan saya tanya sebagai seorang ibu. Masa tu saya cakap apa yang boleh doktor bantu untuk anak saya pulih sedia kala. Sedangkan dia macam jaga pemakanan, gaya hidup sehat, simptom buah pinggang apa yang saya tahu kan tidak sampai bulan 10 dia sakit, bulan 4 terus dapat dialisis. Jadi kita macam tak boleh terima lah cepat sangat. Doktor cakap dengan saya cara terbaik dia adalah transplant. Transplant. Jadi saya cakap, doktor cakap sesiapa saja ahli keluarga yang paling dekat itu yang paling macam terbaik lah, sesuai lah. Jadi saya cakap saya lah calon yang pertama. Dia tanyalah ada masalah kesihatan apa-apa.
Masa tu anti ada tinggi darah, makan obat tinggi darah Andelofin. Dos yang paling rendah 5 mg tapi bagi 2 lah. Lepas tu dia cakap kalau tinggi darah, dos yang rendah makan ubat boleh cuba untuk proses untuk lepas tu saya jalani proses untuk kelayakan derma berpinggang kepada anak hampir 1 tahun. Oh, wow, lama. Ya, lama. Maksudnya prosesnya agak lama. Ya, agak sebab lama. banyak scan. Banyak, ya. Dan baru bulan lepas telah berlangsungnya pembedahan. Pembedahan. Okey, dan bagi pengetahuan anda semua, Puan Lucy dan juga Dr. Caroline sebenarnya menetap di Kuching, Sarawak. Tetapi kini buat 3 bulan ini di Kuala Lumpur kerana baru sahaja menghabiskan pembedahan dan untuk pemantauan lah di HKL ya. Wow, okey, baik. Dan Dr. Caroline, dengan apa yang ibu anda kongsikan tadi, tadi dia kata saya sebagai seorang ibu saya bertanya kepada doktor dan tanpa berfikir dia sudi untuk memberikan buah pinggangnya. Bagaimana ibu memberitahu Dr. Caroline yang ibu ingin mendermakan buah pinggang dan apakah reaksi Dr. Caroline pada masa itu? Masa tu sebab saya pun dekat berjumpa dengan Dr. Claire juga di klinik. Honestly tak tahu nak cakap apa sebab nak halang pun susah, nak suruh pun susah. So macam berbelah bagilah sebab kalau saya tak terima dan saya kena dialisis untuk jangka masa yang lebih panjang. Tapi kalau saya terima juga dan risiko dia kepada ibu. So masa tu memang tak tahu nak cakap apa. Awak dalam dilema lah dalam waktu itu. Okey, baik. Tetapi susulan daripada itu, apa sebenarnya yang membuatkan anda berdua capai kata sepakat dan menerimanya dengan hati yang terbuka walaupun mungkin ada perkara-perkara yang doktor sendiri tidak mahu itu terjadi kan? Mungkin doktor berkongsikan. Sebab tengok maksudnya macam motivasi kegigihan ibu lah. Dia pergi ke hospital regular follow up untuk workout. Lepas tu untuk scan, untuk ujian fizikal. Actually sebelum ni mak sebenarnya berat badan dia lebih tinggi. So dia gigih untuk cuba kuruskan badan demi anaknya. Demi untuk menderma. So actually dia dah kurang 7 kilo daripada for about 1 year. Sebab doktor memang suggestkan supaya BMI lebih normal lah. So bila tengok ibu macam sangat-sangat gigih untuk teruskan, kita pun macam kira bantulah mana yang boleh. Lepas tu kita terima. Dia nak bagi satu anugerah kepada kita dan kita terima dengan open heart. Okey, baik. Ini yang dikatakan maaf tiada apa yang boleh menghalang kasih seorang ibu bila dia ingin melakukan sesuatu untuk anaknya. Dan Dr. Caroline adalah anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Sedikit daripada Puan Lucy sendiri, apabila memberitahu kepada bukan sahaja kepada Dr. Caroline tetapi perlu memberitahu kepada adik-adik yang lain tentang orang kata hadiah yang ingin diberikan ini. Bagaimana reaksi mereka, penerimaan mereka dan juga sokongan yang mereka berikan tu, Puan? Selepas balik dari hospital, kita jumpa Dr. Claire masa tu. Saya cakap dengan semua anak-anak, husband sekali kita bincang. Saya cakap jalan penyelesaian untuk bantu anak yang terbaik adalah strength plan. Saya bagi buah pinggang saya pada dia. Kalau ibu layak, ibu akan bagi. Saya tak bagi anak yang ambil risiko. Sebab yang 2 orang tu dah kahwin tapi belum ada anak lagi. Jadi kalau ibu sehat, ibu layak untuk pemeriksaan kelayakan tu, bagi saya buat dulu. Masa tu saya terangkan apa risiko dia. Kita dah tahulah sebab doktor dah terangkan risiko semasa operation. Sebab kita dah berumur, tahun ini masuk 49 tahun. Dia ke 49? Nampak muda sangatlah. Sebab kalau dah derma buah pinggang tu, taraf kemerosotan dia sikit lah. Tapi kita jaga kesihatan. Baik. Macam-macam lagi yang ingin kami bertanya kepada Puan Lucy dan juga Dr. Caroline. Dan mungkin anda juga ingin mengetahui sesuatu mengenainya ataupun ada ucapan yang anda ingin berikan kepada Puan Lucy dan juga Dr. Caroline, boleh saja anda kongsikannya di Facebook kami.